Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin 1.30 24 Jun bersama saya Yasir Mansur. Tajuk utama tengah hari ini. Pencemaran udara di Pasir Gudang bertambah buruk. Puluhan lagi pelajar dikejarkan ke hospital hari ini. Zahid Hamidi beri keterangan di SPRM. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Insiden pencemaran udara di Pasir Gudang Johor bertambah buruk selepas lebih 50 lagi pelajar mengalami simptom sesak nafas, pening dan muntah-muntah sejak jam 8.30 pagi tadi. Murid dan pelajar terjejas dari 5 sekolah dikejarkan ke pusat rawatan awal di Stadium Tertutup Majlis Pembenaran Pasir Gudang. Bagi mengikuti perkembangan terkini, kita bersama Zahir Senapiah. Kongsikan maklumat yang anda perolehi, Zahir. Terima kasih Yasir. Seperti mana yang telah Yasir sebutkan tadi, saya kini berada di stadium tertutup di Pasir Gudang ini, di mana ia dijadikan sebagai pusat rawatan dan pemantauan kualiti udara di Pasir Gudang ni. Jadi pada masa ini, kalau dapat dilihat di belakang saya inilah sebahagian daripada ibu bapa yang datang untuk mendapatkan maklumat terkini perkembangan anak-anak mereka. Dan kalau dapat saya imbas kejadian yang bermula kira-kira pukul 10 pagi tadi, di mana sebahagian besar daripada pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Puteri dan Sekolah Menengah Pasir Putih telah mengalami loya-loya dan muntah-muntah, lalu dibawa ke sini untuk mendapatkan rawatan awal. Dan seperti tadi baru saja diumumkan, dua pelajar daripada Sekolah Menengah Tanjung Puteri telah dirujuk ke Hospital Sultan Ismail untuk rawatan lanjut. Dan pada masa ini keadaan dilaporkan terkawal, namun belum ada sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan oleh kerajaan negeri ataupun bilik gerakan yang ditempatkan di sebelah kiri saya ini. Dan senario di kawasan stadium ini, di mana ibu bapa terus mencuba mendapatkan anak-anak mereka mengenai status kesihatan, dan ada yang telah pun membawa pulang anak-anak mereka selepas mendapatkan rawatan. Dan belum ada pengumuman sama ada 5 buah sekolah yang terbabit itu akan ditutup atau sebaliknya. Namun kami dimaklumkan kira-kira jam 5 petang nanti akan ada satu sidang media khas oleh Esko Kesihatan, Kebudayaan dan Warisan Negeri Johor, Muhammad Khuzan, akan memberikan maklumat terkini perkembangan itu. Jadi buat masa ini keadaan masih lagi terkawal, walaupun ini kes terbaru pagi tadi yang berlaku. Semalam telah diumumkan 16 buah sekolah telah ditutup. Jadi untuk setakat ini itu saja laporan saya daripada Pasir Gudang. Kembali bersama Yasir di studio. Silakan Yasir. Terima kasih Zahir di Pasir Gudang Johor. Di Kedah pula, Jabatan Kesihatan mengesahkan wabak chikungunya di kawasan deretan rumah kedai berampiran Kompleks City Plaza Alor. Pengarah Kesihatan Kedah, Datuk Dr. Nurhizan Ismail berkata 15 orang telah disahkan positif penyakit itu berdasarkan hasil ujian makmal semalam. Dalam satu kenyataan media, beliau memaklumkan sehingga petang semalam jumlah kes dikesan sejak Sabtu lalu meningkat kepada 23 orang. Kebanyakan mereka mendapat rawatan pesakit luar di klinik swasta sekitar Alor dan keadaan adalah stabil. Susulan itu, aktiviti kawalan vektor dijalankan dengan pemeriksaan ke atas 342 premis. 16 premis positif pembiakan. 10 premis telah dikeluarkan kompaun di bawah Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit. Aktiviti sumburan kabus juga telah dijalankan dalam sekitar 200 meter dari kawasan terlibat. Penyakit chikungunya disebabkan oleh virus yang disebarkan nyamuk Aedes, iaitu nyamuk yang sama menyebarkan penyakit denggi. Pesakit akan mengalami demam, ruam, sakit badan dan sakit sendi yang boleh mengganggu pergerakan. Justru orang ramai yang mempunyai gejala itu, terutama penduduk di kawasan Jalan Tunku Ibrahim sekitar City Plaza, dinasihatkan untuk mendapatkan rawatan lanjut. Polis Perak mengesahkan tiada kes tembakan berlaku di Kuala Kangsar malam tadi. Sebaliknya, kes
memperbitkan tangkapan seorang lelaki dan polis menemui sejumlah dadah serta sepucuk pistol mainan dalam kenderaan dinaiki suspek di Jalan Raja Idris. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar, Assistant Commissioner Razali Ibrahim, kejadian berlaku kira-kira jam 11 malam. Dua lelaki dalam keadaan mencurigakan dilihat dalam sebuah kereta dan sebaik polis cuba menahan suspek memecut laju kenderaan itu. Suspek turut memandu secara melawan arus trafik sebelum kereta itu melanggar beberapa kenderaan lain dan motosikal. Kereta suspek akhirnya ditahan di persimpangan lampu isyarat di hadapan Hospital Kuala Kangsar. Video kejadian turut dirakam orang ramai dan tular di media sosial. Menurut ACP Razali, seorang daripada lelaki itu ditahan dengan bantuan orang ramai. Manakala seorang lagi melepaskan diri di kawasan Hospital Kuala Kangsar dan usaha mengesan sedang dilakukan. Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi hadir ke Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pagi tadi untuk memberi keterangan. Difahamkan bekas Timbalan Perdana Menteri itu memberi keterangan berhubung kes sebuah syarikat swasta yang mengendalikan urusan kemasukan pelancong dari China. Beliau yang juga bekas Menteri Dalam Negeri tiba di Ibu Pejabat SPRM kira-kira jam 9.30 pagi. Semalam media melaporkan Presiden UMNO itu akan dipanggil bagi merekodkan kenyataannya sebelum dituduh di mahkamah esok. Berdasarkan laporan itu, syarikat berkenaan diberi hak eksklusif oleh Kementerian Dalam Negeri pada 2016 untuk mengendalikan sistem visa luar negara VLN dalam talian termasuk e-entry dan e-visa untuk pelancong Cina yang ingin melawat Malaysia. Penyelewengan membeberkan syarikat itu mula didedahkan Harian Metro melalui laporan eksklusif bertajuk Beruk Boleh Mohon pada 14 November 2018. Setiap hari ribuan kanak-kanak melayari YouTube untuk menonton video bagi tujuan hiburan dan pendidikan. Dari hakikat itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mengambil langkah kreatif memperkenalkan 5 siri video pendidikan seks dalam usaha mengurangkan kes jenayah seksual kanak-kanak di Malaysia. Video dengan kerjasama Google dan Pertubuhan Bukan Kerajaan Malaysian Against Pornography itu disiarkan di YouTube dalam bentuk iklan sebelum video kanak-kanak bermula. Kes-kes banyaknya apa yang berlaku adalah kanak-kanak ni dengan seseorang yang mereka ketahui, known persons. Dan bila mereka tahu bahawa ini boleh, ini tak boleh, inilah apa yang kita nak ajar pada mereka. Kemungkinan sikit demi sikit, sehari demi hari, dia menjadi tak elok. So the child must know where the barrier is. Mana is that is no, dan kita mestilah sampaikan kepada mereka. Kerana kita kadang-kadang tidak dapat mengawasi anak kita sepanjang masa. Dan inilah untuk mereka sendiri, untuk mengenali dan tahu pada untuk diri sendiri mereka bila mestilah mereka buat apa mereka perlu buat kalau ini berlaku pada mereka. Beliau berkata demikian sebelum melancarkan kempen kesedaran pendidikan seks dalam kalangan kanak-kanak melalui media sosial di Putrajaya. Datuk Seri Wan Azizah yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata kementeriannya menyasarkan 5 video itu akan ditonton oleh 150,000 kanak-kanak menjelang hujung tahun ini. Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata beliau akan meletak jawatan sebagai Perdana Menteri dalam masa 3 tahun dan menyerahkan tampuk pemerintahan kepada Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam temu ramah bersama agensi media CNBC Sabtu lepas ketika beliau berada di Bangkok sempena sidang Kemuncak ASEAN ke-34, Tun Dr. Mahathir berkata beliau telah berjanji akan menyerahkan jawatan itu kepada Datuk Seri Anwar. Dalam temu bual itu juga, Perdana Menteri berkata kerajaan memerlukan tempoh 3 tahun untuk mengurangkan hutang Malaysia daripada 80% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK kepada 54%. Sebelum pilihan raya umum ke-14, parti-parti komponen Pakatan Harapan dilaporkan bersetuju jika menang, Tun Dr. Mahathir akan menjadi Perdana Menteri sebelum menyerahkan jawatan kepada Datuk Seri Anwar dalam tempoh 2 tahun. Semalam, Datuk Seri Anwar dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa pusat PKR berkata beliau yakin dengan pelan peralihan kuasa
yang akan menyaksikannya mengambil alih tampuk kepimpinan negara daripada Tun Dr. Mahathir. Dalam perkembangan lain, Tun Dr. Mahathir berkata kerajaan yakin tindakan Moody's Investors Service menurunkan penerapan Petronas dari A1 ke A2 tidak akan menjejaskan perkembangan perniagaan syarikat petroleum negara itu. Jelas Perdana Menteri penilaian dibuat oleh agensi penerapan itu pada Jumaat lalu juga tidak semestinya betul. Moody's Jumaat lalu mengumumkan penerapan penerbit domestik Petronas diturunkan kepada A2 stabil daripada A1 negatif. Petronas juga menegaskan asas kukuhnya kekal tidak berubah walaupun penerapan kreditnya diturunkan oleh Moody's. Dalam kenyataannya, syarikat minyak negara itu berkata ia secara konsisten mengekalkan dasar keuangan konservatif dan imbangan tunai bersih yang sihat yang membolehkannya menahan ketidaktentuan dan kejutan dalam pasaran. Jelasnya lagi, pengukuhan ini ditunjukkan melalui keputusan keuangan Petronas pada suku pertama tahun ini yang disokong oleh usaha berterusannya untuk meningkatkan kecekapan operasi dan kecemerlangan komersial. Keuntungan selepas cukai Petronas berkembang 9% tahun ke tahun kepada RM14.2 bilion pada suku pertama dengan hasil turut meningkat 7% kepada RM62 bilion. Syarikat Sekutu 20% milik kumpulan perangsang Selangor Berhad Sistem Penyudaran Trafik KL Bharat Holdings Sdn Bhd Sprint menerima tawaran pengambil alihan bagi pembelian kesemua saham termasuk saham biasa, saham keutamaan dan saham pinjaman Sprint bernilai RM1.98 bilion. Perangsang Selangor berkata tawaran yang akan dilaksanakan syarikat tujuan khas milik penuh Kementerian Keuangan diperbadankan itu adalah bersyarat bergantung kepada hasil dapatan kajian usaha wajar, kelulusan Kabinet dan pihak berkaitan lain termasuk pihak berkuasa dan pemegang saham. Tawaran kepada Sprint kekal terbuka bagi persetujuan sehingga jam 5 petang 12 Julai depan. Pengarah urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perangsang Selangor, Ahmad Faris Hassan berkata, cadangan pembelian Sprint itu pastinya satu perkembangan korporat yang positif bagi syarikat. Jelasnya penjanaan wang daripada aset bukan trust akan meletakkan mereka lebih dekat kepada hala tuju yang disasarkan selain memastikan penjajaran perniagaan strategik di peringkat kumpulan. Pastinya tidak ramai yang tahu ada pelakon teater berprestij The Phantom of the Opera menyarung busana seberat 15 kg demi membawakan watak di pentas. Pun begitu, ia tidak menjadi penghalang untuk mereka menampilkan persembahan hebat buat julung kalinya di Malaysia. The Phantom of the Opera dipersembahkan di Istana Budaya Kuala Lumpur bermula 15 Jun lalu, jelas dinanti-nantikan daripada peminat teater tanah air. Pengalaman mengetahui jalan cerita ini menerusi novel adalah berbeza dengan menonton di pentas teater. Penonton dapat menjauhi setiap watak, terutama watak The Phantom dan Christine. Aside from being a role I've always wanted to play, I'm a fan of the show first. So to be able to be the guy in that show, in that mask, is something that I still have moments where I look at myself in the mirror and I go, I'm the Phantom today. Like it's beyond anything I ever thought would happen to me. Lebih 230 busana hasil rekaan pelakon terkenal Maria Johnson disarungkan sepanjang pementasan. Watak Christine misalnya, pelakonnya terpaksa memakai gaun seberat 15 kg. Namun itu tidak menghalangnya daripada memberikan persembahan demi kepuasan penonton. Really, it is incredible. I mean, it's a great honor. I'm calm kind of now, but actually inside it's like fireworks. It's nothing short of fireworks, honestly. And also then to be a part of this iconic show and to do it for the first time here, it's so special. Secara keseluruhannya, lebih 130 kru terlibat dalam pementasan The Phantom of the Opera yang dijadualkan berakhir pada 7 Julai ini.
The Phantom of the Opera yang ditayangkan di Malaysia buat julung kalinya merupakan pertunjukan yang paling lama dalam sejarah Broadway sejak tahun 2006, meraikan lebih dari 7,000 persembahan mengalahkan pemegang rekod sebelumnya iaitu Cats. Arfahanin Natiza Abdul Halim melaporkan. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa. Gempa bumi 6.1 magnitudo menggegarkan Papua bahagian timur Indonesia pagi tadi. Walaupun gegaran tidak memicu gelombang tsunami. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat USGS, gempa bumi itu dikesan 240 km di barat bandar Abepura, wilayah Jayapura pada kedalaman 21 km. Tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan. Parti pimpinan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan hilang kekuasaan di peringkat pusat apabila Istanbul jatuh ke tangan calon pembangkang dalam pilihan raya Datuk Bandar yang diadakan semula. Pilihan raya pertama pada Mac lalu menyaksikan Ekrem İmamoğlu dipilih rakyat Istanbul dengan kemenangan tipis 13,000 undi di bandar 15 juta penduduk itu. Selepas kemenangan itu dibatalkan atas dakwaan berlaku penipuan, İmamoğlu berikrar akan memperjuangkan sistem demokrasi yang disifatkannya telah dicabuli pihak tertentu. Dengan lebih 99% undi sudah dikira malam Ahad, İmamoğlu memenangi pilihan raya selepas meraih lebih 775,000 undi yang juga 54% jumlah keseluruhan. İmamoğlu dalam ucapan kemenangannya menyatakan kesediaan untuk bekerja dengan kerajaan Erdogan secara harmoni dan berharap akan dapat bertemu Presiden itu pada kadar segera. Presiden Palestin Mahmud Abbas yakin persidangan damai Asia Barat yang bakal diadakan minggu ini di Bahrain akan gagal. Abbas juga menekankan bahawa tindakan Amerika Syarikat mengubah perjuangan Palestin dari isu politik kepada isu ekonomi sama sekali tidak boleh diterima. اللي بحكمه نحن لن نقبل مرة ثانية لن نقبل أمريكا وحدها أن تكون وسيطا سلميا لقضية الشرق الأوسط. هناك لجنة رباعية أو أكثر من رباعية حسب القرارات الدولية هي التي تكون وسيطا وليس أمريكا وحدها. نحن بهذه السياسة الأمريكية لا نثق بها، لا نثق بأمريكا وحدها. بقي شيء واحد. Kerajaan Amerika Syarikat kemarin mendedahkan komponen ekonomi Pelan Damai Asia Baratnya yang bakal diketengahkan pada sidang di Manama, Bahrain. Pelan bernilai $50 bilion itu didakwa mampu meningkatkan ekonomi di tebing barat dan semenanjung Gaza. Selain mewujudkan sejuta peluang pekerjaan dalam tempoh sedekat. Inisiatif itu dirangka Jared Kushner, menantu Presiden Amerika Syarikat Donald Trump serta penasihat White House Jason Greenwald. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan Liga Premier Futsal Malaysia MPFL 2019 yang berlangsung di Kompleks Sukan Panasonic Shah Alam semalam nampaknya cukup meriah dan sengit. Ia menyaksikan KL City FC dihampakan selepas tewas 5-7 kepada Pulau Pinang. Perlawanan pertama MPFL 2019 di Kompleks Sukan Panasonic Shah Alam dimulakan dengan pertemuan KL City FC menentang Pulau Pinang. KL City FC terlebih dahulu menyingkap gol pembukaan pada minit ke-8 menerusi pemain muda Amirul Izwan Amrul Nizam. Namun 2 minit selepas itu Pulau Pinang berjaya menyamakan kedudukan satu sama melalui Nur Azfar Nur Azli Yaakob. Belum sempat Pulau Pinang mengatur gerak, KL City FC kembali di depan seminit kemudian hasil jaringan Jaya Prakash Rao. Tetapi Pulau Pinang tidak mengambil masa yang lama untuk kembali mengimbangi permainan menerusi gol penyamaan yang disudahkan Muhammad Syafiq Abdul Rashid. Bagaimanapun, KL City tetap memperoleh suntikan semangat menuju rehat selepas ketua pasukan Muzaffar Tahar menjadikan kedudukan 3-2 pada minit ke-18.
Bersambung babak kedua, skrip permainan berubah apabila giliran Pulau Pinang memimpin permainan. 3 gol dalam tempoh 5 minit berjaya dijaringkan pasukan dari utara tanah air itu menerusi Azfar minit ke-22, Haziq Yusof minit ke-25 dan Ikmal Najmi Ismail minit ke-28. Ikmal kemudian yang menambah satu lagi gol pada minit ke-33 dan Hanis Izzuddin Abdul Latif menjadikan kedudukan 3-7 memihak Pulau Pinang seminit kemudian. Bagaimanapun, KL City FC tetap memberi debaran kepada Pulau Pinang selepas itu apabila Muzaffar dan Hakim Salihuddin berjaya merapatkan jurang jaringan pada minit ke-34 dan 39. Kebangkitan lewat yang diharapkan KL City FC nampaknya tidak menjadi kenyataan apabila serangan demi serangan kental dipatahkan lawan sebelum akhirnya tewas 5-7 dalam perlawanan pembukaan kepada Pulau Pinang. Jaringan ni memang menakjubkanlah bagi kami sebab apa? Kita tak expect kita akan go for big jaringan. Tapi alhamdulillah budak-budak saya bermain dengan semangat kesukanan dan saya nampak kesungguhan budak-budak saya untuk menang pada malam petang ni. Skuad badminton kebangsaan berjaya merangkul 2 kejuaraan pada saingan siri antarabangsa Malaysia di Ipoh Perak yang menutup tiranya semalam. Paling mencuri tumpuan sudah semestinya kejayaan Sung Ju Wen yang muncul juara perseorangan lelaki. Ju Wen yang turun selaku pilihan utama kejohanan berdepan Jun Wei yang diletakkan sebagai pilihan kedua. Ju Wen yang kini berada di ranking ke-66 dunia nyata lebih tenang mengawal permainan untuk menewaskan Jun Wei 21-13, 22-20. Sementara itu, satu lagi kejuaraan yang menjadi milik negara disumbangkan Tan Peli Kong Le Murali Tarantina dalam acara bergu wanita. Hasrat Malaysia untuk menambah 2 lagi kejuaraan selepas itu pun tidak kesampaian apabila pemain perseorangan wanita Yun Chi Chuan dan bergu lelaki Lau Hang Yi, Eng Eng Cheong tewas kepada lawan masing-masing di pentas final. Hang Yi Eng Cheong kalah kepada Leo Rolly Carnando Daniel Martin juga dari Indonesia 21-17, 17-21, 11-21. Indonesia turut cemerlang meraih satu lagi kejuaraan menerusi bergu campuran. Amri Shahnawi Pia Zabidia Bernadette yang menewaskan rakas negara Andika Ramadiansyah Bunga Fitriani Ramadini 21-15, 21-17. Saya Yasir Mansur, salam hormat dan Assalamualaikum.